Ya, malam ni kita nak bincang macam mana cara nak maintain, macam mana cara nak maintain dalam kebaikan. Bila sebut maintain ni, apa maksud maintain? Maintain ni kekal atau istilah yang biasa disebut oleh apa orang Islam ni, dia sebut sebagai istiqamah. Dan bila sebut istiqamah ni, istilah ni bukan kita je, yang bukan Islam pun dah pandai pakai istiqamah kan? Dia pun pakai ayat istiqamah kan? Tapi hari ni nak cerita macam mana kita nak maintain dalam kebaikan. Kadang-kadang senang buat baik, tapi nak maintain tu susah. Senang pergi surau, tapi senang juga dia tak datang lagi lepas tu. Senang datang masjid, tapi senang juga dia hilang dari masjid lepas tu. Jadi mana kata macam mana nak maintain dalam kebaikan. Apapun agama yang dibawa oleh Nabi kita ya, adalah untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah semata-mata dan memurnikan, memperbaiki, memantapkan, ya, memperkasakan ibadah kita kepada Allah SWT. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dan hanya untuk itulah sebenarnya manusia diciptakan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun." Kan? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ku bukan kepadaku, melainkan kepadaku sahaja. Nampak? Kepadaku dalam kurungan tu ada sahaja, makna tak ada yang lain dah. Kan itu yang Nabi kita ajar kita. Dan Allah Ta'ala perintahkan kita tu saja. Maka hanya tujuan untuk beribadah pada Allah kita diciptakan. Habis tak boleh ke bekerja? Tak boleh ke kita buat benda lain? Kena pergi masjid aja ke? Tak. Tapi makna kata ibadah itu sendiri, bila kita tengok maksud dia mencakupi maksud yang cukup luas. Selain daripada kita beribadah di masjid, apa-apa juga perbuatan yang baik dan diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Apa-apa benda baik diizinkan oleh Allah, makna kaedahnya betul, dan kita buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Sembahyang itu dah tentu ibadah. Tapi kalau kaedahnya tu dah betul, tapi niat bukan kerana Allah, mungkin juga nasib-nasib tidak baik, itu juga tidak dikira sebagai ibadah. Tentu ada sembahyang, tapi niatnya sebab nak tunjuk ke orang, habis tuan-tuan kan, tak ada apa tinggal. Sembahyang dia ada 3 penyakit kan, ujub, riak, takbur kan. Ujub tu rasa dalam hati, dia rasa dia hebat. Bila dia angkat takbir, Allahu Akbar, okey juga aku sembahyang malam ni. Sampai masjid dia rasa dia hebat dah. Aku yang pertama sampai masjid ni, boleh tahan ni. Lepas tu dia sibuk cerita, kau tahu tak aku paling awal sekali hari ni, cerita pula dengan orang. Tu riak dah tu. Pertama, ujub, rasa kelebihan diri kita. Riak, tunjuk ke orang. Takbur, sombong. Dia dah mula bandingkan diri dengan orang lain. Hebat lagi aku, dia semayang pun tak kerti. Nampak? Tu sebab kita kena hati-hati kan. Jadi Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk yang lain di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu sendiri diartikan sebagai satu perbuatan menjalankan kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dan jika dilaksanakan mendapat pahala, dan jika kita tinggalkannya, kemungkinan besar kalau dengan sengaja akan mendapat dosa. Itu sebabnya kan? Kahwin tu pun sendiri satu ibadah sebenarnya kan? Buat benda lain, buat benda baik. Okey, hari Ahad ni, hari ni lah, kata hari Sabtu ni kita ada gotong royong membersihkan masjid. Kan benda baik tu. Tapi ada orang tak pandang tu sebagai ibadah. Dia fikir ibadah tu semayang je. Itu pun ibadah kalau kita buat betul caranya dan niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Wah, rajin kau datang-datang lewat ni, YB datang. Nanti YB tak nampak muka aku, macam mana pula? Jadi tuan-tuan fikir sendiri, dapat tak pahala ibadah agak-agak kan? Tapi kalau dia buat walaupun gotong royong, walaupun kerjanya bukan semayang, tetapi dia membersihkan kapet, dia niat kerana Allah, mudah-mudahan mudah awal lain nak beribadah kepadamu ya Allah, dapat pahala ibadah ya.
Allah menciptakan manusia ni dalam Islam ni untuk melaksanakan ibadah, dan dalam ibadah ini pula dalam agama Islam ada yang bersifat wajib seperti solat fardu, berpuasa bulan Ramadan, zakat, haji pada yang mampu, kan? Dan ada juga sifatnya sunat. Contohnya bersedekah, baca Quran, solat sunat, puasa sunat dan sebagainya. Kan? Jadi dalam baca orang kata kadang ada orang tu pula dia rajin buat yang sunat, yang wajib tak jaga. Ada juga penyakit juga tu. Kan? Tu sebabnya kita kena sentiasa memperbaiki ibadah kita. Memperbaiki. Salah satu cara, kalau dulu tak semayang, dia jadi semayang. Dulu semayang tapi semayang seorang-seorang. Dulu semayang tapi lewat waktu, maka sekarang semayang awal. Semayang awal tapi semayang seorang-seorang. Jadi dia upgrade lagi, semayang berjemaah. Semayang berjemaah dekat rumah. Lepas tu dia upgrade lagi, semayang berjemaah di masjid. Semayang berjemaah dah buat dah, dia tambah lagi pula dengan semayang-semayang sunat yang dia tahu. Salat qabliyah, ba'diyah pun dia buat. Kan? Lepas tu tak cukup kan tu, dia tambah lagi, dia zikirnya, dia wiridnya, lepas tu dia doa. Kan? Contohlah. Jadi kadang-kadang sunat pun susah nak buat. Sunat lagi susah daripada solat, daripada fardu. Ada juga contoh macam puasa wajib, puasa fardu. Senang sebab semua orang puasa. Kebanyakannya puasa lah, kan? Tapi yang paling susah puasa sunat. Kan? Nak pula puasa sunat tu orang keliling semua makan beria depan kita. Oh susah tuan. Kan? Puasa bulan Zulhijjah kan, siapa yang masuk korban jadi sunatkan berpuasa. Wah, dia dah target dengan keluarga dia, kita korban tahun ni jadi dah boleh start puasa dah hari ni. Jangan potong kuku, jangan bercukur apa semua. Okeylah ada. Masa itulah dekat masjid buat jamuan makan tengah hari. Kan? Tak adalah ya sangat pun, tapi ayam golek lah kerjanya, ayam golek, kambing golek, semua yang tergolek belaka kan. Oh payah ni kata kan. Nampak tak? Lepas tu ramai lah yang cocok, alah sunat aja. Nampak tu? Kan? Tu bukan senang. Tapi kalau dah yang sunat tu dia boleh atasi, sepatutnya fardu boleh. Tapi ada orang puasa sunat rajin, yang wajib tak buat, maka ada masalah tuan-tuan. Kalau kita tengok syarat-syarat mencapai kesempurnaan ibadah, yang pertama mesti dengan ilmu, yang kedua mesti ikhlas, yang ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan tingkah laku, yang keempat adalah dimulakan dengan niat. Yang nombor tiga tu tadi. Kalau perangainya sama, perangainya lagi teruk, maka ada masalah dengan ibadah dia. Dia semayang-semayang tapi bermusuh dengan orang. Dia semayang-semayang tapi mengutuk orang laju. Dia semayang-semayang nombor ekor pun jalan juga. Makna kata ada masalah dengan ibadah. Tuan faham ya setakat ni? Saya tak guna bahasa yang susah ni, bahasa senang je. Okey. Tuan-tuan jangan terpanjat tuan-tuan. Ni memang betul Samsul debat depan tuan-tuan ni. Tuan-tuan jangan pandang macam nampak makhluk asing pula ya. Relax. Alhamdulillah seronok datang masjid ni. Cantik semua. Masjid baru Oh baru jugalah. Alhamdulillah. Memang hari-hari ramai macam ni. Alhamdulillah. Oh, nampak suka tu macam tak tak apa. Tuan-tuan jangan pilih bercamah tuan-tuan. Mana-mana bercamah datang je. Besar pahala Allah Ta'ala bagi kan. Begitu juga selain pada bentuk-bentuk ibadah, jenis-jenis tersebut umat Islam sentiasa diperintahkan untuk tetap beribadah dengan istiqamah dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Mesti tanam dalam diri kita ikhlas kerana Allah dan minta doa banyak-banyak. Jangan kita dah datang masjid, alhamdulillah aku ni dah 3 bulan turut ni tak pernah tinggal masjid ni. Oh hati-hati, itu memang setan yang kerja tu tuan-tuan. Jadi kita bercakap, ya Allah, Kau bantulah aku ya Allah, aku ni lemah ya Allah, mudah-mudahan aku dapat istiqamah dalam datang masjid ni ya Allah. Bukan senang, tanya orang yang dah datang masjid, mula-mula nak maintain istiqamah ni susah. Kan? Ada je masalah datang. Kan? Lepas tu dia teringat, bila datang majlis ilmu teringat guru tu ngajar. Guru tu ngajar kata 7 golongan yang mendapat lindungan daripada Allah, yang tak ada lindungan selainnya di akhirat besok. Yang pertamanya adalah pemimpin yang adil.
Yang kedua adalah orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Yang ketiga orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh, tuan-tuan. Tapi kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk lagi lah tak selera. Yang keenam, dia bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipi dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Dalam 7 tu ambil yang ketiga tadi, hatinya yang terpaut pada masjid. Maknanya dia dah seronok dah datang masjid tu, dia rasa relax, dia rasa suka sangat, gembira datang rumah Allah. Jadi sampaikan bila daripada Terengganu tiba-tiba dia nak pergi ke Melbourne, Melbourne, dia pergi ke Melaka, dia pergi ke Johor, dia pergi ke Perak. Dia soalan pertama bila dia sampai rumah saudara dia tu, dia akan tanya, masjid jauh tak dari sini? Masjid ada depan sana, berapa minit dari sini? Dalam 5 minit dah. Ya ke? Bolehlah saya nak pergi masjid sekejap. Dia nak pergi masjid juga sebab dia rasa tak tenteram. Ingat tak arwah Haji Azmi Al-Mustafa? Haji Azmi Al-Mustafa, dia berjaya buat secara konsisten. Arwah ni berjaya buat sembahyang berjemaah 40 waktu berturut-turut berjemaah. Itu adalah merupakan latihan yang baik untuk istiqamah. Cuba tengok, kita susah bila buat malam karang dah terlelap, dah terlepas. Contohlah kan, pagi usah subuh terlepas. Ni tak, dia akan kunci jam betul-betul, mesti nak pergi juga. Mudah-mudahan Allah bantu kan. Haji Azmi Al-Mustafa datang di Terengganu, dia ceramah macam mana? Dia ceramah, orang panggil, maaf lah ustaz, ramai apa, kita dia letak dekat banner dekat Terengganu ni. Dia ceramah di satu masjid di Terengganu, letak banner, penceramah malam ni ahli setan kan. Orang masjid minta maaf dengan dia lepas ceramah tu, minta maaf lah ustaz, letak macam tu, alhamdulillah ramai datang, ramai yang kenal, kata. Jadi Azmi Mustafa kata nak buat macam mana, panggil penceramah orang tak datang, panggil setan ramai datang, gitu. Dia kata ni, saya ingat lagi di guru arwah ni guru. Tapi itulah dia pernah ada duit dekat dalam account dia berjuta, tuan-tuan, berjuta. Tapi dia keluarkan duit tu sebab untuk tampung dia pergi, sebab pernah yang jadi apa, yang jadi terkesan dekat hati dia adalah apabila dia pergi ada satu seminar bengkel perfilman di USA. Dia bukannya dapat hidayah tu di Mekah, pergi ke USA kan, Amerika Syarikat. Sampai kat sana kawan dia dah pesan jangan datang awal sangat. Dia tak ada kat rumah, dia dah datang sehari awal. Jadi dia tak tahu nak pergi mana. Driver taksi tu Pakistan tu, dia kata, "Are you Muslim?" "Yes," dia kata. So dibawa pergi satu masjid dekat US. Sampai di masjid tu, bila dia nak semayang, dia baring tu dia nak semayang, dia perasan, dia malu bila tengok ada orang lain tu apa, dia baru sedar dekat diri dia, dia terpukul kat diri dia, sebab rupa-rupa jadi Fatihah pun dia tak tahu. Dia Fatihah, mula-mula dia mengaji, dia tulis rumi, dia menangis. Maka dia belanjakan duit dia tadi, dia laburkan duit dia. Dia pergi mana? Dia pergi ke Yaman, kata sahab saya, pergi ke Yaman untuk mulakan balik belajar agama. Dan balik dia mengajar, sampailah di saat-saat dia dah sakit pun dia masih mengajar. Macam tu, tuan-tuan, maintain mengajar, maintain istiqamah.